Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Selamat datang ke slot Tadabbur 30. Hari ini kita bersama-sama masuk ke dalam hari yang ke-12. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan berbicara tentang juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12, tuan-tuan mungkin ada Quran di hadapan tuan-tuan sekalian sekarang. Cuba tengok juzuk ke-12. Juzuk ke-12 terdiri daripada surah Hud ayat ke-6 hingga 123 dan juga surah Yusuf ayat 1 hingga 52. Kita akan mulakan terlebih dahulu dengan surah Hud. Surah Hud dinamakan surah Hud. Kita membelik laman Al-Quran yang berbicara tentang surah Hud. Di dalam surah ini terdapat 5 perkataan ataupun 5 kali perkataan Hud disebutkan di dalam Al-Quran. Sebab itulah surah ini dinamakan sebagai surah Hud. Antara yang menarik pada surah ini adalah di permulaan surah ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kita melihat ayat yang kedua, alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Perkataan ibadah disebutkan di sini. Begitu juga di pengakhiran surah ini Allah Ta'ala turut menyebutkan tentang kepentingan ibadah, di mana pada ayat 123 Allah Ta'ala menjelaskan fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa disebutkan perkataan ibadah di sini? Ini merupakan manifestasi penciptaan manusia, iaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu surah ini sebenarnya memberi jawapan kepada satu ayat di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan penjelasan kisah-kisah di dalam Al-Quran pada hakikatnya menjelaskan perkara ini, iaitu ibadah kepada Allah Ta'ala, dan ia turut menjelaskan bahawa Allah itu maha sempurna dan kita ini merupakan sebagai hamba yang banyak melakukan kesilapan dan juga dosa. Apa yang menarik perhatian saya pada surah Hud ini adalah apabila Nabi SAW meninggalkan kepada kita beberapa wasiat melalui firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertamanya adalah wasiat yang berkenaan dengan istiqamah. Istiqamah merupakan satu perkara yang kita lakukan tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap teguh di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan istiqamah? Tujuan istiqamah adalah untuk mengatasi masalah hilangnya cita-cita, hilangnya matlamat kehidupan kita. Jadi istiqamah akan membantu kita untuk membentuk kembali, untuk membawa kita ke jalan yang sebenar. Bagaimana untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua dilakukan, sama ada di dunia ataupun tujuan kita melakukan sesuatu untuk akhirat, maka tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya adalah, iaitu yang pertama. Yang keduanya adalah Allah Ta'ala juga memberikan gambaran kepada kita bila menyebut perkataan istiqamah ini adalah supaya kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang istiqamah, dia akan selalu bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua ujian yang dihadapinya, apa jua cabaran yang datang kepadanya, dia tetap bersangka baik dengan Allah Ta'ala kerana dia percaya bahawa ujian itu merupakan satu bimbingan Allah Ta'ala dan bukan satu kezaliman yang diberikan kepadanya. Dan yang seterusnya, istiqamah juga akan membantu kita daripada terhenti untuk memperbaiki diri. Sebagai seorang manusia, kita kena jelas, untuk menjadi seseorang yang lebih baik, kita perlu sentiasa muhasabah diri kita. Jadi istiqamah ni merupakan satu jalan untuk kita sentiasa memperbaiki diri. Lihat yang mana yang kurang, lihat yang mana yang boleh diperbaiki. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua adalah adamut tughyan, iaitu tidak melampaui batas, tidak melakukan kezaliman. Di mana ini memberikan gambaran kepada kita untuk tidak meletakkan ketegasan kita itu
pada bukan tempatnya. Tegas itu penting, tetapi tegas yang tidak diletakkan pada tempatnya akhirnya akan membawa kepada perlakuan melampaui batas. Yang ketiganya adalah sentiasa menjaga solat. Ini merupakan satu perkara yang penting di mana Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat 114, wa aqimis solata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah solat pada dua bahagian, yakni siang, pagi dan juga petang, dan begitu juga wazulafan pada waktu-waktu yang hampir dengan malam, di mana innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Dengan melakukan solat, pelakuan solat ini merupakan amalan kebaikan. Allah Ta'ala kata ia akan menghapuskan segala kejahatan. Dan yang terakhir adalah as-sabru, iaitu sabar. Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Pada ayat 115 Allah Ta'ala menjelaskan bahawa bersabarlah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghilangkan ganjaran bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini antara poin-poin penting di dalam surah Hud. Dan sekarang kita akan melangkah kepada surah Yusuf. Tuan-tuan, surah Yusuf merupakan surah yang famous dalam Quran. Ramai orang nak tahu cerita tentang kisah Yusuf, kisah Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Yusuf ini merupakan satu kisah yang Allah Ta'ala katakan sebagai kisah yang terbaik. Jika kita lihat di mana Allah Ta'ala menyebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami menceritakan sebaik-baik kisah. Dan apa yang menarik di penghujung surah ini, Allah Ta'ala menyebutkan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ini terdapat pengajaran bagi orang-orang yang sentiasa berfikir. Jadi apa jua kisah yang kita baca di dalam Al-Quran merupakan satu tanggungjawab sebenarnya bagi umat Islam untuk memahami dan juga mengambil pengajaran daripada kisah tersebut. Kita tidak mahu untuk mengulangi seperti mana yang dilakukan oleh Abu Lahab. Abu Lahab suatu ketika dahulu mengetahui tentang kisah Firaun, yang dia tahu Firaun ini akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak mengambil pengajaran dan dia mengulangi kesilapan yang sama dilakukan oleh Firaun, dan akhirnya Abu Lahab juga turut dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah Yusuf dinamakan surah Yusuf kerana keseluruhan kisah yang terdapat pada surah ini adalah cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada kisah lain yang diceritakan dalam surah ini. Kalau tuan-tuan melihat kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah-kisah mereka diceritakan di dalam beberapa surah. Tidak seperti kisah Nabi Yusuf yang diceritakan dalam satu surah sahaja. Dari sudut kedudukan surah ini, saya melihat satu perkara yang menarik. Mungkin kita boleh melihat ia dari sudut kehalusan kedudukan diletakkan surah ini pada kedudukan yang ke-12. Buka Al-Quran, tengok surah Yusuf ini berada pada kedudukan yang ke-12. Pada masa yang sama, surah ini juga berada pada juzuk yang ke-12. Dan pada masa yang sama, anak-anak Nabi Yaqub juga bilangannya adalah 12 orang. Ini merupakan penelitian dan juga dapatan yang dibuat ataupun diperolehi oleh seorang tokoh tafsir di Jordan, iaitu Dr. Ahmad Naufal, yang menyebutkan perkara ini. Tuan-tuan, tadi kita berbicara tentang surah Hud, dan sekarang kita masuk sedikit untuk berbicara tentang surah Yusuf. Surah Yusuf ini pada juzuk ke-12, iaitu daripada ayat pertama hingga ayat ke-52. Terdapat perkaitan yang sangat rapat di antara surah Hud dan juga surah Yusuf. Surah Hud menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, manakala surah Yusuf menceritakan kisah cucunya, iaitu kisah cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi perkaitan yang sangat rapat kita boleh lihat di sini. Yang keduanya adalah surah Hud menceritakan kisah Nabi Nuh dan juga anaknya, manakala surah Yusuf menceritakan kisah Nabi Yaqub
dan juga anaknya. Jadi kisah tentang seorang bapa dan juga anak pada kisah Nabi Nuh dan juga kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Cuma kita kena bezakan di antara kedua-dua kisah ini, di mana Nabi Nuh yakni anak Nabi Nuh menuju ke puncak gunung dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Jadi dia tidak taat kepada ayahnya, tidak mengikut perintah ayahnya, lalu dia lari menuju ke puncak gunung. Manakala Nabi Yusuf alaihissalam dicampakkan ke dalam perigi buta kerana dizalimi. Tengok tuan-tuan, anak Nabi Nuh menzalimi diri sendiri dan cuba mencari bantuan, tetapi Allah Ta'ala memusnahkannya. Manakala Nabi Yusuf yang dizalimi meminta untuk dipenjarakan, namun Allah menyelamatkannya dari penjara. Lihat bagaimana orang yang menzalimi diri sendiri. Perkataan zalim dalam Al-Quran kebanyakannya merujuk kepada perlakuan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Jadi perlakuan dosa tidak mengikut perintah ayahnya, iaitu Nabi Nuh AS, menyebabkan anak baginda akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang menarik juga, kedua-dua surah ini berbicara tentang solusi kehidupan, iaitu apabila ditimpa ujian, apabila datang kepada kita masalah, maka solusi utamanya adalah kita bersabar. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kisah ini, kisah yang mengajar kita erti kesabaran, erti untuk kita bergantung harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk juzuk ke-12 ini saya rasa cukup pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada juzuk ke-13. Tuan-tuan, ingat tadabbur, ingat tadabbur center. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.